warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'u wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلاة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sambung pengajian daripada kitab Adab Mufrad karangan Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, ataupun nama panggilannya Abu Abdullah dan lebih terkenal dengan panggilan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Yang beliau wafat pada abad yang ketiga Hijrah, masih dalam 3 abad yang terawal, 3 abad yang terbaik, seperti disebutlah hadis Nabi SAW, 3 abad terawal yang terbaik. Bab muka surat 96, bab atas hadis teratas, hadis yang ke-109. Kita syukur pada Allah Ta'ala kerana kita dapat menggunakan telinga kita untuk dengar hadis, mata kita membaca dan melihat hadis Nabi, mempelajari hadis Nabi, hati kita masih membukanya untuk ruang mendengar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya. Semua ini adalah jalan yang lurus ataupun highway yang lurus untuk menuju syurga Allah Taala. Man salaka tariqan, siapa yang jalan pergi menuntut ilmu, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah permudahkan dia jalan lurus langsung ke syurga. Walaupun orang tu ada ialah yang mengaji ilmu, yang mengaji ni tak semuanya jadi pandai. Ada yang boleh jadi ilmu, dia jadi pandai. Ada yang dapat manfaat ilmu tapi dia guna untuk peribadi je, tak nak sebar orang, dia tak pandai. Ada yang datang dengar tapi tak dapat faedah apa pun. Ketiga-tiganya baik. Tapi yang terutama bila dia dapat, dia sebarkan pula. Walaupun dia datang tak faham kan, mungkin tak faham bahasa ke dan sebagainya, tetap dia dapat faedah majlis ilmu. Walaupun tak dapat ilmu, tapi majlis ilmu tu apa dia? Faedahnya Allah ampun dosa, Allah turun rahmat, Allah janji syurga, dan dia duduk di atas laluan yang betul menuju pada syurga Allah Ta'ala, dan dia mengelak masa dia daripada masa maksiat. Mungkin orang masa waktu, contoh kita waktu ni, mungkin orang lain duk sembang kosong, orang lain dengan perkara maksiatnya. Kita kurangkan benda tu, kita duduk dalam majlis yang dengar hidayah dan apa juga ilmu. Lebih-lebih lagi salawat kita, bila kita dengar Nabi Muhammad, kita pun salawat sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua faedah yang besar, dan Nabi sebut siapa yang duduk dalam satu majlis tak ada langsung zikrullah, tak ada langsung salawat Nabi SAW, mereka akan menyesal di akhirat. Sebab apa? Sebab kerana yalah, walaupun kita duduk di kedai kopi waktu tu tak sebut zikrullah kan, sembang kosong, sembang hal dunia punya jauh, Rasulullah kita tak sebut langsung. Maka kita menyesal, silapnya aku kerana duduk sejam kosong, tak ada apa, mungkin banyak dosa dalam tu kan. Tapi kalau dia sebut Rasulullah nama, untung. Walaupun modalnya sikit, sebut sekali, 2 kali je pun, tapi faedahnya menguntungkan akhirat, memberatkan timbangan pahala kita, mengurangkan dosa kita, menghapuskan mungkin. Jadi faedah yang sangat besar hadir dalam majlis ilmu.
Dan orang yang suka hadir-hadir, ada peluang dia datang, ada peluang dia datang, ada peluang dia belajar majlis ilmu, maka seolah dah dapat tiket awal untuk dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Walaupun dia tak faham, ni cerita orang tu tak faham ilmu ni, dia datang duduk je. Lebih lagi kalau dia faham kan, ada faedah yang lebih besar. Alhamdulillah, syukur Allah yang dorong kita untuk duduk dalam majlis ilmu yang seumpama ini. Kita jangan rasa rugi, menyesal kalau kita dapat hadir di majlis yang macam ni. Kadang orang tak menyesal, silapnya aku member ajak pergi makan restoran bagus punya restoran, aku main tang ni, silap, menyesal. Dah. Inilah yang menguntungkan kita. Dan juga ini juga majlis amar ma'ruf nahi mungkar. Kita dapat pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun tuan-tuan tak ceramah pun, kan? Tuan-tuan tak amar ma'ruf orang pun. Amar ma'ruf, ajak orang buat baik, nahi mungkar, larang orang buat maksiat. Kita tak cakap kat orang pun, tapi bila kita jayakan majlis ni, sebab yang menjayakan majlis bukan penceramah seorang, bukan ustaz seorang. Kalau ustaz datang seorang pun tak ada, tak jadi kelas. Jadi orang datang juga ada sumbangan pahala menjayakan majlis amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi sebut kalau dah 70 majlis yang lagha, sudah layak untuk Allah turunkan balak bencana pada tempat setempat tersebut. Kalau ada 70 majlis yang maksiat dosa, lagha, terkumpulnya umat Muhammad buat benda maksiat 70. Tapi kerana ada satu yang macam ni, majlis ilmu, Allah tangguh tak jadi turun balak pada 70 tadi ni. Tangguh kerana kita, kerana majlis yang seumpama ini. Jadi inilah amar ma'ruf nahi mungkar kita. Mana tahu kadang-kadang Allah nak bagi hidayah pada orang yang buat mungkar, tak semestinya kita ceramah kat dia. Kadang-kadang kebaikan yang kita buat, Allah gunakan itu sebagai sumber untuk hidayah ke orang lain. Tah mana tahu ada orang yang beramal di, contoh kita di Kelana Jaya, mungkin Allah jadi sebab hidayah orang di Amerika. Itu Allah yang Maha mengetahui, kan? Kita tak ada niat pun nak pergi Amerika dakwah, tapi boleh jadi sebab. Boleh sebab, maka di akhirat kita tengok, bila pula aku dakwah di sana. Rupanya Allah jadikan majlis kita ni sebagai sebab hidayahnya turun di tempat lain. Tahniah pada semua, dan kita sambung pada tajuk bab al-adna fal-adna minal jiran, bab pada menyatakan kedudukan jiran. Daripada Al-Hasan. Hasan di sini adalah Imam Hasanul Basri, nota kaki bawah tu. Imam Hasanul Basri kita dah sebut selalu, tak apa kita ulang balik. Imam Hasan al-Basri dia bukan sahabat Nabi, sebab dia lahir di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah. Jadi dia ni dikira macam anak susuan Nabi. Anak susu Nabi, maksudnya dia minum susu dari badan Ummu Salamah. Ummu Salamah tu isteri Nabi, Ummul Mukminin. Dia, mak dia ni hamba kepada Ummu Salamah, tapi Ummu Salamah merdekakan mak dia. Bila sampai mengandung, lahir, bawa lah pada Ummu Salamah. Ummu Salamah susukan dia jadi anak susuan. Anak susuan Ummu Salamah macam lah anak susuan Nabi, walaupun Nabi dah wafat, tak sempat jumpa dengan Nabi pun. Jadi Ummu Salamah kata, bawa dia ni, Hasan ni, pergi jumpa Umar, minta doa Umar pada baby ni. Mak dia pun bawa lah pada Sayyidina Umar khalifah. Sayyidina Umar doakan, ya Allah, jadikanlah dia sebagai ulama besar sehingga ilmunya tersebar seluruh dunia dan dimanfaatkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Sampai kita hari ni duk sebut nama dia lagi, ilmu dia lagi, doa Sayyidina Umar. Jadi sunnah bagi kita, kalau yang dapat baby baru ke cucu dah kan, dapat cucu bawa, dah pengat cucu ke apa, kalau ada cucu bawa pergi pada ulama. Mudah-mudahan berkat doa dia orang pada baby tersebut jadi. Dan baby ni, walaupun dia datang majlis ilmu, kita rasa tak ada faedah, mana dia faham kan, baby lagi, tapi faedahnya besar. Kerana pernah saya, Dr. Ali Jum'ah ni bekas mufti Mesir satu ketika dulu lah, sekarang orang lain lah, dia masih hidup sekarang ni, baru datang beberapa bulan yang lepas. Dia seorang alim ulama, wali Allah besar. Maka satu ketika dulu, zaman dulu dia datang, bukan yang tahun ni, dulu dia datang, pernah datang Masjid Al-Falah. Jadi ada seorang bawa baby kat dia, maka dia sebut, aku ijazahkan ilmu aku pada baby ini, budak ini. Orang tanya dia, apa faedah budak ni, tak faham satu pun, baby baru lahir seminggu 2 minggu gitu. Dia kata, tak,
pendidikan baby budak ni yang dapat daripada sanad ni lebih menyerapnya, lebih kuatnya daripada waktu dia besar baru nak dapat. Macam gitu, budak kan, budak waktu kecil mudah belajar daripada mak bapak dia kan. Jadi begitu juga ilmu yang disampaikan ni berguna untuk dia, walaupun dia dapat waktu dia tak mampu cakap, mampu faham lagi. Jadi datang faedah majlis ilmu, dia kata ulama dulu bangga bila dia datang, dia orang mesti dia cerita masa kecil dulu dibawa oleh ayahnya datang majlis ulama sana, ulama sini. Dia kan cerita waktu tu. Jadi itu faedah besar bila kita bawa kanak-kanak untuk hadir majlis-majlis ilmu, jumpa para ulama dan sebagainya. Imam Hasan al-Basri berkat dia sehingga dia lahir di Madinah, tapi dia berhijrah akhirnya duduk di Basrah. Basrah di negeri Iraq lah sekarang. Sebab tu disebut dia sebagai Hasanul Basri. Basrah lah Basri tu. Jadi bahawasanya dia telah ditanya tentang jiran, maka dia telah menjawab 40 rumah di hadapan, 40 di belakang, 40 kanan kiri. Oh, kita duduk tang ni, mana jiran kita? Stadium kosong. Nak kira stadium kalau rumah tang ni 1, 2 sana. Taklah macam tu. Jadi jarak yang lebih kurang sekampung gitu. Dianggap jiran. Dianggap jiran juga. Cuma jiran ni ada jiran terdekat, jiran jauh. Macam kita family juga, keluarga terdekat, keluarga jauh. Keluarga terdekat kita tu yang ialah satu keturunan dengan kita. Mungkin ke atas mak nenek kita. Kalau belah ayah, ayah atuknya, atuk nenek atas tu. Dan selevel dengan kita, abang adik. Dan anak kita, anak saudara kita. Itu yang terdekat. Ya. Adapun sepupu, 2 pupu, 3 pupu tu yang dah jauh. Dah jauh. Keluarga juga. Begitu jiran, ada jiran yang terdekat. Jiran terdekat, ada jiran yang sekitar kita, yang sering kita jumpa. Jumpa selalu. Lalu memang nak keluar, memang lalu depan pintu rumah dia. Kalau itu banyak Ustaz. Kita kan duduk kat simpang, rumah teres pula, kena rumah apartmen kan. Banyak tu, satu lift kan. Jadi dianggap jiran. Cuma jiran mungkin jiran jauh, jiran dekat. Jiran ada 3 hak, 3 kategori. Jiran yang ada 3 hak, 2 hak, 1 hak. Kalau 1 hak tu jiran sahaja yang bukan family kita dan dia bukan Islam. 2 hak, dia Islam tapi bukan family kita. Jadi dia ada hak jiran dan hak sebagai saudara Islam. Saudara Islam, contohnya kalau dia meninggal, kita kenalah uruskan jenazah dia, kena datang solat. Kalau ada kelapangan kemampuan kita buat. Fardu kifayah kita laksanakan pada dia. Tapi kalau dia kafir, kita tak boleh nak uruskan jenazah macam orang Islam. Kena serah pada orang yang seagama dengan dia lah. Dan jiran ada 3 hak. Keluarga kita, Islam pula, dan jiran pula. Masya Allah. Jadi hak kita kalau nak kira 40 ni, hak jiran apa dia? Kalau dia memerlukan bantuan, kita kena tolong. Kalau dia diganggu oleh musuh, kita kena tolong, bantu. Dia dizalimi, kita kena tolong. Itu pun semua dalam rangka kalau kita mampu. Contoh sekarang ni, gangster main ugut dia dengan pistol. Oh, kita kena tolong. Mampu lah kita. Kan? Itu luar kemampuan. Kita mampu yang mana? Call polis. Halo, ni ada gangster main serang dia. Okeylah. Itulah bantuan kita. Nak pergi tolong sekat, tu mudarat diri dan tak boleh buat demikian. Dalam keadaan yang kita mampu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, jangan memulai dengan jiran yang paling jauh sebelum jiran yang paling dekat. Ini diambil kira. Yang dekat tu lebih utama untuk kita buat kebajikan daripada yang jauh. Kalau dalam masa serentak, contoh kita bawa balik musafir ke, kita adalah nak bagi hadiah, bawa lah hadiah. Ada 2 hadiah aja kita bawa. Nak bagi kat siapa? Contoh orang balik Mekah ke, bawa kurma. Nak bagilah hadiah kat jiran sikit. Tapi sikit, boleh dah bagi 2 bungkus. Kan? 2 kotak ke, 2 bungkus. 2 bungkus jiran kita banyak. Nak bagi yang mana? Cari yang pintu paling dekat. Kan? Mulakan tu dulu. Belakang jauh sikit, walaupun kenal rapat, tapi dah tak cukup barang, kita tak banyak. Kan? Lainlah kalau kita banyak barang, boleh bagi semua, alhamdulillah. Tapi utamakan yang terdekat. Akan tetapi mulailah dengan yang paling dekat sebelum yang paling jauh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun sanadnya dhaif, hadisnya dhaif, tapi manfaatnya, hukumnya dia ambil kira. Dia ambil kira. Contoh, kalau ada kematian jiran sebelah ataupun sakit, kita tak tolonglah, dia tak ada siapa nak boleh tolong dia. Family tu tak tolong, tak ada siapa, kita pun buat tak tolong, kita berdosa sebab kita jiran yang terdekat. Kalau kita jiran jauh, dah mungkin ada orang lebih utama yang dekat tu, dia kena ni. Tu dari sudut hak, dari sudut hak. Tapi kalau kita nak tolong juga, itu lagi baiklah, kebajikan kita, pahala kita. Walaupun jiran jauh nu belakang, kita nak tolong juga, tak ada masalah, boleh tolong. Bab man aghlaqal bab 'alal jar. Bab pada menyatakan siapa yang menutup pintu daripada jiran dia. Tutup pintu dari jiran. Kan? Boleh ke tidak ni? Kalau tak boleh, kita kan tutup pintu sedia. Rumah apartmen kita tutup je. Rumah teres tutup je pintu. Pagar pun tutup je. Dosa ke tu? Itu apa tujuan? Kalau tujuan kita tak nak jumpa jiran, itu ada unsur salah, dosa situ. Kalau tujuannya tak bagi habuk masuk, kucing, anjing masuk, kan, gate kita tutup lah untuk selamat anak-anak kita apa semua. Itu kemudaratan dan ahwal kita sekarang dibolehkan. Bukan tujuan tak bagi jiran. Kita ada loceng, jiran main picit loceng, kan. Bukan nak kena buka sedia, membahayakan kita dalaman rumah. Rumah Nabi pun tak sentiasa terbuka macam tu. Ada pintu tutup, sahabat datang minta izin untuk jumpa, kan, jiran dan sebagainya. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia telah berkata, sungguh telah datang ke atas kami satu zaman, atau perawi ini telah berkata satu masa. Yalah, ni zaman Sayyidina Abdullah bin Umar. Setelah wafat ayahandanya, dia masih hidup. Saya tak ingat pula dia wafat tahun bila Abdullah bin Umar. Jadi zaman dia hidup tu, maksud sahabat sini-sini dah wafat lah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dah wafat. Zaman dia hidup ni, dia kata apa dia? Tidak ada seorang pun terlebih berhak terhadap dinarnya dan dirhamnya daripada saudaranya sesama muslim. Kemudian sekarang dinar dan dirham lebih dicintai. Okey, ni dia beza dua zaman. Zaman kami dulu, zaman sahabat lah, dulu orang tak pandang dinar dirham ni. Yang penting nak tolong saudara. Walaupun tolong kosong, tak dapat upah apa pun, kan? Tak ada ucap terima kasih pun. Tak, orang penting nak dapat ganjaran akhirat, nak tunai hak sebagai jiran, sebagai saudara Islam, kan? Tapi zaman kemudian, iaitu zaman dia hidup setelah wafatnya sini-sini sahabat-sahabat, dia kata zaman sekarang, zaman dia dulu, orang dah utamakan duit dah, kan? Nak tolong tak bayar, no lah. Itu zaman dia. Zaman kita lagi parah lah. Sakit dah duduk depan pintu hospital dah, ada insurans dah? Tak ada. Balik-balik. Nak mati congcap dah, kena halau gitu je, kan? Tak ada insurans. Itu zaman kita sekarang. Zaman utamakan duit, walau nyawa kemudian. Sakit tu kemudian. Tolong menolong tak ada dalam istilah sekarang. Nak tolong ada upahnya, ada kena bayaran dia. Allah Akbar, Masya Allah. Kemudian sekarang dia kata dinar dan dirham lebih dicintai kepada salah seorang di antara kita, kita ni zaman dia, daripada saudara se-Islam. Tak ada dah. Macam di Gaza lah, kan? Sembang sebelah ni Mesir tutup sempadan. Jadi Mesir dikatakan, ni kata orang jaga, walaupun dia tutup sempadan tu nak bagi nampak Israel dia, bagi nampak kata dia pun sokong Israel, sebab dia memang takut dengan tu. Tapi dikatakan terowong-terowong bawah tu, itu laluan orang Gaza dan tentera luar masuk sampai tembus ke kawasan Mesir lah, Sinai tu, Gaza. Daripada Gaza terowong masuk dalam tanah sampai ke sana, ya. Kalau tidak, kita heran macam mana barang-barang meledak tu. Takkan semua uranium apa semua bom tu daripada Gaza, tak, semua dari luar. Dia masuk ke mana terowong tu. Ala kulli hal, dan jiran-jiran negara Jordan apa semua tu, semua tak peduli, tak ada dah saudara Islam. Yang penting aku nak jaga duit aku nak jaga harta aku, nak jaga negara aku, kedudukan aku, kan? Itu dia, itu zaman ni sekarang. Jadi kita pun berani ialah condemn daripada jauh-jauh ni. Kalau kita duduk hutang Jordan tu, tahta kita menjadi lagi teruknya.
Kita pun tak berani juga nak buka sempadan, nak tolong tentera untuk bantuan Islam. Tahulah. Lepas tu kadang-kadang berlaku pada orang, kalau kita nak condemn pun tapi-tapi sikit. Kalau kita duduk tempat tu, tah lagi teruk. Kan? Macam sekarang ni kita tengok, orang tahu, oh sekarang ni dia ni macam ni, macam ni. Kita tak duduk tempat dia. Kalau duduk tempat dia, mungkin kita pun lagi teruk. Kita doa je lah, mudahan orang yang kita nampak tu dibuka hidayah pada mereka untuk membantu saudara Islam sekitar Palestin dan sebagainya. Dan kita juga sentiasalah salurkan apa yang kita boleh, kita mampu, duit ke dan sebagainya. Doa kita yang penting, yang tu tak ada dikecualikan. Kalau duit, mungkinlah ada orang yang ada duit, ada orang yang tak ada duit, kan? Yang doa ni semua, ada duit tak ada duit, semua boleh doa. Doa, sampaikan doa kita. Aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berapa ramai jiran yang bergantung, bergayut dengan jirannya hari kiamat nanti. Bergantung maksudnya nak tuntut hak, nak masuk syurga dah. Kawan tu nak masuk syurga dah, jiran dia datang, ya Allah, sekat dia daripada syurga, ya Allah, tarik dia balik. Aku nak tarik, nak buat pengadilan ke mahkamah semula. Sebab aku dulu masa susah minta harap tolong dia lah, rumah dia sebelah aku je, jiran, tapi dia tak nak tolong, tutup pintu. Tutup pintu istilahnya, tutup pintu tak nak tolong, bukan tutup pintu fizikal pintu ni. Yang pintu ni kita kata tadi, daripada anjing semua kita tutup lah. Tapi maksud tutup pintu ni istilah kepada tak nak peduli, tak tolong langsung, buat dek je. Ni jiran tarik balik, ya Allah tarik dia, tak boleh, tak layak dia masuk syurga, ya Allah. Nampak dia masuk syurga, sedangkan aku minta tolong dia dulu, dia tak peduli pun, tak lihat pun, tak tolong pun, sehingga dia boleh masuk syurga, aku tak boleh masuk syurga. Jangan macam tu, kan? Sekurang-kurangnya kita tanya khabar, nak bawa dia ke hospital contohnya, kita pun ada urusan, nak pergi sana, pejabat lah, pekerja semuanya, nak urus dia ulang alik hospital, tak mampulah. Sekurangnya tanya khabar, macam mana ni, apa yang kita boleh, yang meringankan dia, bebanan dia sikit, dan tak terganggu, tak menggugatkan kehidupan kita. Tapi kalau berani sampai apalah kita ambil cuti, ini pahala dia lebih lah, sanggup korbankan hak dia demi untuk hak jiran, ini pahalanya berganda. Sekurang-kurangnya hak kita pun tak terabai, hak dia pun kita tunai. Kerja kita boleh pergi pejabat, kita nak pergi pagi ni, dia nak pergi pukul 10, kita tak ada kat rumah, kan? Mungkin kita kontak, oh tak apa, saya kenal Grab, boleh bawa pergi, contohnya. Jadi wahai Tuhanku, orang ini telah menutup pintu terhadapku, maka dia telah menghalangi kebaikannya terhadap diri dia sendiri. Dia tutup pintu, dia halang kebaikan dia. Kenapa kau nak masukkan dia dalam syurga? Oh, dia boleh komplain pada Allah ni, kan? Allah layan. Okey, bawa pergi, selidik tengok, betulkah dia macam tu macam ni? Bukan Allah tak tahu hal tu, Allah tetap maha mengetahui. Tapi dialog ni didatangkan pada kita untuk iktibar, pengajaran betapa besarnya hak jiran. Kita ingat tak apalah, dia bukan adik-beradik kita, dia ada adik-beradik dia lah, dia pandai dia lah, kan? Ada, kita kena bantu. Lainlah kita tak tahu, Allah tahu, Allah maha mengetahui. Kita ni betul-betul tak tahu, itu dikira uzur. Kita tak tolong, dia bukan tak nak tolong, sebab dia tak nak cakap, nak buat tu buat ni. Dan kita pun jangan jumpa dia selalu, kan? Kita tak tahu hal keadaan dia. Sama ada kita betul-betul tak tahu ataupun sengaja buat-buat tak tahu, tu Allah je yang menilai, kan? Ada orang dia tahu tapi buat tak tahu. Oh ya ke, saya tak tahu pun, padahal dia tahu, kan? Jangan itu. Ni sehinggalah orang tersebut mungkin akhirnya diadili semula, sehingga dia tercampak ke sana, tercampak dalam neraka kerana mengabaikan kewajiban, bukan benda sunat, wajib hak kejiranan, menunaikan hak jiran. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi berapa ramai orang yang tak kenal, tak peduli pun. Jadi ialah kita hidup zaman sekarang ni, kena ambil kira juga. Kalau kita nak mulut cepoh, Syekh tanya macam mana tadi, macam mana tadi, macam tadi, macam mana ni, macam mana, semua nak tanya khabar, menyibuk pula. Tak boleh juga. Jadi kena pandai
mengambil situasi yang baik, yang hubungan kita tak menjadi renggang. Tak ambil tahu langsung pun bahaya juga, dosa juga. Ambil tahu jangan lebih-lebih sangat. Jangan nak selidik-selidik semuanya, kan? Dia bergaduh dengan siapa, sebab apa tadi bergaduh. Benda-benda yang sensitif tu kita kena hati-hatilah. Kena pandai-pandai kita menilai keadaannya. Jangan kita punya asas, jangan memudaratkan kita, dan hak jiran kita tunai yang tak mudaratkan kita. Kalau kita tunai hak jiran sehingga memudaratkan kita, kita tolong dia sehingga penjenayah lain pun akhirnya ambil tindakan ke atas kita juga, itu mudaratkan kita. Jangan. Bab la yashba'u duna jarih, bab pada menyatakan tidak akan kenyang tanpa jiran. Maksud di sini tak boleh dia kenyang seorang-seorang, jiran dia kelaparan, tak ada makan dia tak peduli. Ni pun bergantung pada kita tahu ataupun tidak. Memang kita nampak dia okey je, ada kereta pergi sini pergi sana, kita tak tahu pun sampai siang malam tak jumpa makan. Itu lainnya, kan? Kita tak tahu, kan? Kalau kita tahu, wajib untuk bagi sesuatu pada dia, dia dapat hak makan tu. Daripada Ibn Zubair. Ibn Zubair maksudnya Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam. Dua generasi sahabat Nabi. Abdullah pun sahabat, anaknya Zubair pun sahabat Nabi. Isteri pada Zubair, mak pada Abdullah pun sahabat Nabi. Ketiga-tiga generasi radhiyallahu anhum ajma'in. Moga Allah redha mereka semua, generasi sahabat Nabi. Dia telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah seorang yang beriman, maksud tak sempurna iman, tak lengkap iman. Kita dah ingat iman ni cukup aku semayang, aku puasa, zakat, haji, baca Quran, boleh ni, dah aku beriman dah. Tak cukup. Iman kau tak lengkap. Mungkin baru 50%, mungkin baru 60-70%, atau kurang lagi pada tu. Kalau orang yang dia kekenyangan, dia kenyang, makan okey, tak pernah miss, sedangkan jirannya kelaparan, tak ada makan, dia tak peduli. Ni kira-kira kalau dia tahu tadi ni, dia tahu. Kalau tak tahu, itu Allah Maha mengetahui, kita tak tahu, dimaafkanlah, tak salah kita. Kita nampak dia okey je, tak tahu pun dia masalah macam tu. Rupanya dia dah kena pecat, buang kerja dah berbulan dah, tak ada gaji, tak ada makan, contohnya, atau pendapatan dia. Jadi kita juga kena menilai dari sudut mata kasar kita. Kena menilai, tengok, oh dia ni nampak, kita tahu dia kena berhenti kerja, macam tak ada pendapatan, tak dapat kerja lagi. Kita dengar-dengar daripada orang, jadi penilaian kasar kita. Yang tu kita kena pandai-pandai carilah, tanya khabar macam mana, untuk ukutlah dia sangat memerlukan bantuan yang boleh kita bantu. Jadi jangan keadaan demikian. Ni tak, kita tahu jiran. Ni jiran bukan sekadar rumah, termasuk negara, negeri macam di Gaza tu, jiran sebelah kena ambil tahu. Kena ambil tahu juga, kan? Sebab mereka tak ada saluran lain, semua tertutup mengharap bantuan-bantuan daripada orang Islam. Sejiran sedekat. Mesir sepatutnya bertindak. Tapi tak tahulah, dia orang sebar video tu, kata kerajaan Mesir tak berani nak bawa dengan kereta lori masuk pergi. Jadi rakyat-rakyat inisiatif sendiri, dia tanggung barang-barang tu, bawa pergi ke sempadan, dia campak masuk dalam sempadan. Wallah alam lah, kalau video tu betul, alhamdulillah, kan? Kalau video tak betul, kita pun risau jugalah kedudukan. Bayangkan dia potong elektrik, potong air, dua benda tu dah kita kena potong dengan syabas lembaga air tu, menggelupur kita, tak ada air. Bolehlah dah bagi warning simpan tangki, ni tak ada warning apa, tertutup. Itu yang menyayatkan hati pada saudara kita Islam di sana. Kemudian doa kita sampai ke sana dengan tujuan kita untuk Allah berikan bantuan. Amin ya rabbal alamin. Jadi jiran tu juga dikira jiran. Jiran kena ambil tahu juga dengan negeri-negeri sebelah tu. Bab yukthiru ma'al maraq fayaqsimu fil jiran. Bab pada menyatakan sunnah. Ni sunnah, kita banyakkan kuah untuk beri pada jiran. Maksud banyakkan kuah ni apa dia? Maksudnya daging tak banyak,
Nak bagi semua dapat daging tak cukup, kita dapat seketui je. Sekurang-kurangnya kuah pun cukup lah, sekurang-kurangnya. Bagilah makanan pada dia orang, apa yang kita ada boleh kongsi. Itu benda sunnah. Macam orang kampung dulu, kalau dia bulan puasa tu, hantarlah kuih dia 3 biji, hantar sana lagi, kawan tu hantar balik, ni hantar pergi sana, balas balik, hantar jiran, balas balik. Sekurang-kurangnya. Walaupun bukanlah amalan harian, walaupun amalan sekadar-kadar, mungkin sebulan sekali kita buat makan lebih sikit, hantarlah, nah ni kuah saya masak, ataupun kari. Tapi kalau dah mampu beli ikan, hantar ikan, jangan hantar kuah kari kosong je. Dah mampu kan. Ni cerita tak mampu. Mampu dia sekadar kuah lebih tu, hantar kuah kosong, kan? Ni dia mampu. Ni kalau kita hantar kuah kosong, dia apa? Dia campak itu je, kan? Masya-Allah. Daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia telah berkata, telah berpesan kepada aku kekasihku. Maksudnya kasih ni adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan apa dia? 3 perkara dia pesan kat aku. Yang pertama, supaya aku akan mendengar dan aku akan patuh walaupun kepada seorang hamba yang terpotong jarinya cacat. Maksudnya pemimpin. Kalau yang pemimpin aku tu bekas hamba, kulit bahasa dulu, kalau hamba ni kulit hitam. Orang Ethiopia, Afrika sana tu banyakkan jadi hamba. Hamba kulit hitam yang cacat pula tu, jari tangan tak ada. Maksud kalau hamba ni bila ada cacat, nilai dia rendah, nilai pada pandangan masyarakat, dan nak jual pun harga murah. Kalau masyarakat pandang hina macam tu pun, kalau dia jadi pemimpin umat Islam, aku taat dia. Ni Nabi pesan. Bila masa? Kalau dia sah jadi pemimpin. Contoh kita ni, time dah selesai pilihan raya, dia dilantik menjadi pemimpin, dia buat undang-undang, terpaksa lah kita kena ikut. Mau tak mau pun, suka tak suka pun, patuh je lah. Wajib kita patuh peraturan yang tak bercanggah dengan hukum Allah. Kalau dia buat peraturan bercanggah dengan hukum Allah, dia buat peraturan sekolah tak boleh pakai tudung, pejabat tak boleh pakai tudung, perempuan, orang lelaki kena pakai seluar pendek, contohnya kan, yang tu tak boleh patuh, sebab dia melanggar hak Allah. Kalau dia kata pejabat time ni kena buat kuliah, kena semayang, contohnya, itu kena patuh lah. Benda yang selari dan selaras dengan hukum Allah, kena patuh. Jangan kita macam dia kulit hitam macam tu, kena potong cacat pula, aku tak nak ikut dia. Dia pemimpin yang sah, wajib kita taat. Tapi kita dah ada 5 tahun ada election semua tu. Yang tu bukan bererti kita tak, kita contoh pangkah orang lain ke, tak bererti kita derhaka, tak. Sebab itu proses nak lantik pemimpin. Adapun yang derhaka ni, dia dah sah dilantik menjadi pemimpin, tiba-tiba dia buat satu ketetapan, kita bantah ketetapan tersebut bertepatan dengan syariat Islam, kita tak nak ikut. Ini dikira derhaka pada pemimpin. Yang kedua, itu yang pertama, pesanan Nabi. Yang kedua, apabila engkau memasak sup, benda yang berkuah lah, kalau kita macam-macam lah, kari ke, sayur benda ke, maka banyakkanlah kuahnya. Kemudian engkau perhatikanlah akan ahli keluarga jiranmu, kemudian berikanlah kepada mereka daripadanya dengan baik. Itu sekurang-kurang, paling minimum. Maksudnya kita tahu jiran kita ni buat birthday party, inilah kenduri birthday anak dia, yang tak bercanggah dengan syariat Islam lah, kita pun hantarlah hadiah apa sikit, kan, sebagai tanda semangat kejiranan kita. Ataupun kalau dulu kampung-kampung kan, jadi ada jenis hantar, bagi gula ke, bagi beras ke, benda macam tu lah, atau kita bagi hadiah-hadiah dan sebagainya. Jadi sunnah hadiah tu sunnah besar tu. Kita renui kahwin, kita bawa hadiah, kan, tu sunnah besar, benda yang baik, benda yang sunnah. Bagi hadiah, tahababtum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu seringlah bagi-bagi hadiah, tukar-tukar hadiah, itu menambat erat kasih sayang sesama kaum muslimin, kan. Kita tahu birthday member kita, pejabat ni, kita bagilah hadiah apa semua, kan. Itu satu benda baik. Jadi sekurang-kurang tak ada hadiah fizikal, hadiah doa, semoga apa tu nyanyi, apa nyanyi lagu birthday kan.
Kena buat qasidah tu. Qasidah apa? Mabruk alfa mabruk. Tu bagus doa tu. Semoga Allah berkati, Allah berkati. Okey, yang kedua, walaupun dalam bagi makan makanan yang simple, yang mudah, kadar kuah kosong, tapi kita janganlah buat macam tu, sebab kita kemampuan kita lebih. Dan yang ketiga, engkau dirikan solat pada waktunya. Itu pesanan Nabi yang ketiga. Jika engkau mendapati imam telah melaksanakan solat, maka engkau telah menjaga solatmu. Jika belum, maka solat yang engkau kerjakan bersama imam itu terhitung sebagai nafilah, solat sunnah. Jadi kalau sembahyang pergi sempat mengantuk imam, imam dah mula sembahyang, kita datang kemudian, bagus, terlaksana solat kita. Tapi kalau kau buat sendiri sebelum imam sembahyang, masuk sembahyang sendiri, tak ikut jemaah, kan? Jadi sekadar kandungan pahalanya sedikit, nafilah, pahalanya sedikit saja. Jadi kita contoh, walaupun kita zuhur lambat sebab ada kuliah, jadi kadang-kadang kita kata, dok saya nak sembahyang awal lah. Ada orang time kuliah, saya bagi kuliah di masjid lain lah, kuliah duha tu dia mula lepas subuh, tapi dia baca zikir-zikir dulu, baca tahlil tu. Saya mula pun pukul 7 dah. 7 tu matahari naik dah. Dia nak standby, dia nak sembahyang juga isyraq dia. Kita baru mula kuliah pukul 7, tamat pukul 8, sejam. Jadi kita tengah kuliah, dia bangun sembahyang sunat. Ini fadilat yang tak kena pada sunnah. Sepatutnya dia kena utamakan majlis ilmu dulu, tinggal sunat. Tinggal sunat. Majlis ilmu ni benda yang wajib, fardu ain. Yang kita ni ada orang katalah dia nak jaga sungguh qabliyah zuhur dia. Kita tak ada kan, kita tak lagi habis khomat terus sembahyang fardu sebab masa tuan-tuan nak masuk pejabat balik. Jadi tak, kalau dia tengah kuliah dia datang sembahyang sunat juga, berarti mungkin hukumnya makruh, tak dapat pahala ganjaran yang besar, seperti mana mengutamakan sembahyang sunat di waktu lain. Utamakan yang ni dulu. Sunat qabliyah tak dapat, tak apa, kemudianlah buatnya. Begitu disebutkan. Satunya hadis. Jadi tadi fokus kita tentang buat makanan tu, hadiah-hadiah sebelah, jiran-jiran bagi sebelah. So hadis 114 daripada Abdullah bin As-Samit daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia telah berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, apabila engkau membuat satu masakan, maka perbanyakkanlah kuahnya, kemudian undanglah jiranmu atau agihkanlah kepada jiranmu. Sama makna dengan hadis tadi, anjuran untuk kita kongsi apa yang kita ada dengan jiran kita yang selayaknya. Tengok jiran kita banglo, kereta, hebat-hebat, nak pergi hadiah kuah sup je, kan? Sup pun saki-baki itulah, tak selayak, tak layak benda tu. Kita bagi yang selayak lah, yang kira-kira dia boleh terima. Kalau tengok yang tu, dia pun lagi belakang kita dia campak tuang itu je. Jadi yang selayak dengan orangnya. Bab khairul jiran, sebaik-baik jiran. Siapa dia jiran yang terbaik? Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah SAW, bahwasanya baginda telah bersabda, khairul ashabi 'indallahi ta'ala khairuhum li sahibih wa khairul jirani 'indallahi khairuhum li jarih. Sebaik-baik teman terbaik di sisi Allah Ta'ala adalah adalah mereka yang terbaik dalam berinteraksi dengan kawannya. Itu baru namanya kawan yang baik. Ni kawan yang baik, cara bermuamalah, cara pergaulan, dia jaga adab. Kan, dia jaga sungguh, hormatlah, ada hormat menghormati. Nyok dengan kawan tu dia jadi macam komander tentera pada orang bawahan tu, sepak itu yang member, tak kenalah, dosa dia bukan jiran yang baik. Lepas tu dia marah pula, dia yang dia nak jadi kawan yang baik, tapi dia buat pada orang dengan cara yang tak baik. Tapi dia kata, kamu tak buat baik pada aku. Bermula dengan diri kita. Kita dulu kena buat baik pada orang, maka lama-lama Allah akan datang balik kebaikan tu pada kita. Reflect tu, ada reflection tu. Kita yang mula. Ni tak, kita buat jahat kat orang, buat daya orang, buat zalim pada orang, kasar dengan orang,
Tapi kita mengharap orang buat lembut dengan kita, mana nak dapat? Refleksnya kasar juga, kan? Jadi ada je ustaz, saya buat tolong dia buat baik, dia balas dengan tak baik. Itu ada sebab yang lain. Sebab apa? Mungkin Allah nak bagi pahala pada kita, nak kesabaran pada kita. Jangan balas dengan buruk balik. Kita jangan balas balik kejahatan yang dia buat tu. Sekurang-kurangnya kita elak sikit. Kita tak apalah, kita tak buat baik pada dia, tapi tak buat jahat pada dia, cukup. Itu seminimumnya. Begitu juga dengan jiran. Tadi kawan, jiran terbaik di sisi Allah adalah mereka yang terbaik berinteraksi dengan jirannya. Masya-Allah. Jadi itu ukuran, bermula daripada kita. Kita nak yang baik, kita dulu buat baik. Kita nak rahmat Allah, kita dulu merahmati makhluk. Kita nak orang ni prihatin, kita kena prihatin dengan orang. Kita nak orang tolong-tolong lah, kalau kita susah, kita kena mula dulu. Ni tak, orang buat kita tak peduli, tak nak tolong. Time kita susah, orang tak tolong, kita marah pula. Sebab itu daripada kita, bermula daripada kita. Al-Jari Salih, jiran yang baik, daripada Nafi' bin Abdul Harith radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'il muslim al-maskanu al-wasi' wal jaru as-salih wal markabul hani. Di antara kebahagiaan seorang muslim, kira dia bahagia kalau ada benda ni, antaranya apa dia? Tempat tinggal yang luas, rumah dia selesa. Tak semesti luas tu, oh saya rumah apartmennya nak kena cari banglo lah ustaz itu. Oh yang lotnya besar tu, kan? Tak, yang selesa bagi kita. Ada orang rumah besar, oh, tak senang duduk dia. Ada saya satu kenalan, dia masya-Allah banglo dia tanah luas, besar sungguh, kan? Zaman dia ada suami dululah, ada anak-anak semua kecil, okeylah, bahagialah duduk rumah tu. Tapi anak dah besar, dah pindah mana sana sini, tinggal dia suami isteri, suami meninggal pula, tinggal dia isteri seorang kat rumah tu. Dia dah tak selesa, dah takut, kan? Duduk seorang atas bukit rumah kat mana tu, jadi rasa takut lah. Tak selesa bagi dia, dia cari rumah yang selesa. Tanya nak pindah mana? Pindah apartmen lah ustaz. Apartmen, maksudnya dia biasa rumah besar, nak pindah rumah kecil, tak apa, yang penting saya rasa safe, untuk apa ni, keselamatan dia. Dia selesa, senang. Pergi sakit pun pergi dapur tang tu je, bilik tang ni je. Kalau banglo tu dia dapur mana tu, kan? Setengah kilometer baru jumpa dapur bilik sana. Allah, masya-Allah, kan? Jadi apa yang selesa? Selesa dan memang kemampuan kita sekadar tu. Maskanul wasi', malah sebagian ulama mengatakan wasi' di sini adalah amalan dalamannya. Walaupun rumah kecil tapi amalannya hebat. Ada sembahyang berjemaah, ada majlis ilmu, ada nasihat menasihati, anak bahagia dengan kita, kita bahagia dengan anak-anak. Rumah tu rumah luas. Luas rahmat Allah, luas keberkatan Allah, walaupun fizikalnya tak luas. Seperti zaman sahabat, rumah Nabi mana luas pun, kecil je, satu bilik kosong itu je. Tapi bahagia, rumah yang bahagia. Masa saya pergi ke Baitul Maqdis, pagar Baitul Maqdis tu kita nampak macam kubu tembok, tapi itu bilik rumah orang. Rumah, tapi dia hanya sekadar satu bilik, lebih kecil pada bilik kita ni, surau ni. Mungkin 1/4 atau lebih kurang 1/3 gitulah keluasan daripada bilik ni. Itu rumah tempat dia tidur. Dulu masa anak kecil sini, ya, anak-anak kecil 3 orang dia daripada situ, besar situ. Tapi anak dia besar dah, pandai-pandai dia ni lah. Ada yang syahid 2 orang dah. Ada seorang perempuan tu nama Maryam, yang duk bawa jemaah kami, dia orang perempuan duk guide, jadi guide. Jadi dia ni, dia kata orang masuk bilik dia tengok, ya Allah, macam sarang tikus, berselerak kain, barang dapur semua selerak. Jadi dia sendiri kata jangan tiru, jangan anggap saya tak kemas ataupun tak nak kemas. Dia kata rumah kami ni kemas macam mana, selepas 2-3 hari tentera akan ceroboh masuk, dia geledah semua. Tujuan dia nak bagi tekanan pada kami supaya nak lari keluar. Dia nak ambil kawasan tu. Dulu dia offer kami dengan berapa juta dolar Amerika, nak beli ruang kecil. Dengan cara betul kami
yang kuat, yang semangat tinggi untuk pertahankan Baitul Maqdis, tak nak jual walaupun juta. Padahal dia orang bukan ada pendapatan pun, adalah sedekah orang, bantuan daripada Baitul Maqdis sebagainya. Itu je. Takat juta-juta tak terliur, semata-mata nak jaga tanah Baitul Maqdis. Lepas tu dah dia orang tak dapat daripada sumber macam tu, dia kacau rumah kami. Dia geledah masuk sampai tak aman. Tengah malam ni masuk, time kami tidur lain lah, malam tidur. Jadi nak bagi tekanan pada kami supaya kami lari keluar dari situ. Dia nak ambil kawasan tu. Itu yang jadinya. Tapi dia tetap bahagia dia duduk situ. Aku tak nak tinggal. Walaupun dia pernah offer ni nak bagi rumah di sekian-sekian jauh kawasan Israel sana tu, untuk dia orang pindah keluar dari situ. Tak nak. Itu kebahagiaan di situ. Tu rumah yang luas bagi dia, rumah wasiat. Wal jaru salih, dan jiran yang baik. Bahagialah kalau dapat jiran baik. Kita beli rumah, ya Allah, orang sebelah ni baik, sebelah ni baik. Tenang hati kita. Nak pergi mana pun boleh minta bantuan jiran dan sebagainya. Tengok rumah yang soleh, dan kenderaan yang selesa, yang ikut kadar kemampuan kita. Ini orang yang bahagia. InsyaAllah kita semua ni bahagia belaka, kan? Semua ada kan, rumah, kereta, jiran yang baik. InsyaAllah Allah berikan kebahagiaan pada kita. Al-jarisu, sebaliknya jiran yang jahat. Kita ambil satu dua hadis ni. Kana min du'ain Nabi SAW, Nabi sering baca doa. Abu Hurairah kata Nabi sering baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal jari su'i fi daril maqami fa inna jarad dunya yatahawwal. Ya Allah Tuhan kami, aku berlindung denganmu daripada jiran yang buruk di akhirat. Sebab jiran buruk di akhirat menjadi azab bagi kita. Nabi kata siapa yang tak jaga solat, bangun di mahsyar nanti, jiran dia Fir'aun atau Qarun atau Haman atau Ubay bin Khalaf. Semua tu musuh Allah, musuh Islam, kena azab belaka. Kita terseksa dah kalau tengok orang sebelah kena pukul, kena azab, kena bakar. Kita pun tak kena pun rasa terseksa dah. Jadi berjiran dengan orang jahat di akhirat, Nabi minta berlindung Allah daripada jiran dengan orang yang kena azab di akhirat. Tak mau. Dan di dunia pula, Nabi kata, kerana sungguhnya jiran di dunia pun yatahawwal, akan berubah. Ni harapan Nabi. Maksud minta, mungkin jiran sebelah kita yang tak baik, seolah-olah doa ni minta supaya Allah ubah dia. Sama ada perangai dia dah jadi baik, ataupun mungkin dia pindah lah kot, kan? Berubah bagi kita tenang. Sering baca doa ni. Kita mungkin ada jiran yang Masya Allah, tengah malam pukul 2 dia pasang muzik kedum, kan? Minta maaf lah tuan-tuan, kadang-kadang motor exhaust masuk kepala punya exhaust. Kereta pun, ya Allah. Yalah, engkau nak bahagia engkau punya, tapi satu kejiranan semua tak bahagia. Masuk tamannya ganggu, kan? Jadi itu juga gangguan, jangan main. Fa inna jarad dunya tahawwal, tu doa orang soleh tu. Mudah-mudahan jiran dunia ni berubahlah daripada yang tak baik pada lebih baik. Sama ada perubahan tu Allah ubah perangai dia, bagi hidayah, dia bertaubat ke, ataupun dia sendiri tak senang duduk, dia pindah lari jauh, kan? Contohnya, insya-Allah kadang-kadang jiran belah anjing, kan, anjing yang tinggi tu, kan, kita setiap kali main dia gongkong, orang lalu sikit wow bunyi kuat, terganggu kita. Anak-anak kita lalu tepi pagar pun tak berani, kan, terganggu. Baca doa ni, kita tak tahu Allah nak buat macam mana tu pulang. Allah nak buat macam mana tu pulang pada Allah. Kita minta fa inna jarad dunya yatahawwal, mudahan jiran dunia ni bagi yang lebih baik, kan, berubah pada yang lebih baik. Wa Allahumma inni a'udzu, minta jiran akhirat, jiran yang baik-baik di dunia ni Allah berubahlah yang tak baik pada baik. Yang baik itu okey, mungkin tambah lebih baik, kan? Begitu hadis terakhir kita ni, telah sabda Rasulullah SAW, tidak terjadi hari kiamat sehingga membunuh seorang akan jirannya, saudaranya dan ayahnya. Ni masya-Allah. Hari kiamat ujung ni, zaman-zaman kita ni tak ada dah nak jaga hak kejiranan, nak jaga hak adik-beradik pun tak. Ada peluang ngap harta walaupun sanggup bunuh jiran, sanggup berkelahi dengan mak bapak, bunuh adik-beradik, tak kisah pun, yang penting aku dapat harta. Ini zaman, mungkin zaman kita dah nampak, kan? Walaupun tak meluasnya, tapi
dah ada. Orang su mahkamah, bapa dia sendiri. Su mahkamah, mak dia sendiri, lawan di mahkamah, mak sendiri, kan? Jadi itulah, dengan keluarga terdekat sanggup bergaduh, sanggup berparang, sanggup, na'udzubillah min dzalik, semua itu tanda kehancuran. Kehancuran diri dia sendiri. Walaupun dia menang, kalau kemah mahkamah tu contoh dia menang, tapi hancur, diri dia hancur, Allah akan hancurkan dia, kerana dia memutuskan silaturahim dan juga hak kalau terlibat jiran, hak kejiranan. Kalau silaturahim, itu lagi bahaya, kerana dia tak jaga hak silaturahim. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat daripada apa yang kita belajar hari ini. Daripada tadi, tak boleh kita tutup pintu daripada jiran. Maksudnya tak tolong, tak peduli, tak mau bantu prihatin. Bukan tutup pintu fizikal, tutup pintu tu. Yang tu kita dah sebut tadi di awalnya. Dan tak boleh dia kenyang, jiran lapar, dia kenyang, berdosa macam tu. Maksudnya dia tahu jiran kelaparan, tak nak tolong. Kalau tak tahu tu lain. Dan sunnah kita hadiah makanan-makanan walaupun sekadar kuah kosong, tapi kita bagilah yang selayaknya. Dan tadi sebaik-baik jiran adalah dia buat baik pada jiran, itulah jiran yang terbaik. Dan akhirnya jiran akan buat baik balik pada dia. Al-jarus salih, orang yang paling bahagia mendapat rumah tangga dia yang luas, yang lapang, diisi dalamnya dengan amal-amal salih. Ni rumah luas tapi tak ada langsung kuliah pengajian hadis Nabi, tak baca langsung, Quran tak baca langsung, sembahyang abang bilik tu, adik bilik sana bersendirian, tak ada langsung cahaya jemaah, maka rumah akan jadi sempit, kan? Ramai rumah orang besar tapi duduk rumah tak boleh, dia kena pergi duduk pub disco yak sana, bam baru tenang ni. Allahu Akbar. Ni rumah yang sempit. Rumah yang sempit tak ada kebahagiaan agama dalamnya. Wal jarus salih, dan jiran yang saleh dan mendapat kenderaan yang selesa baginya, itulah orang yang mendapat kebahagiaan. Dan jiran yang jahat tadi, mudahan Allah ubah kepada jiran yang lebih baik. Dan tanda akhir zaman, orang tak peduli dah dengan tolong-menolong pada jiran, kesusahan jiran, sanggup bergaduh dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Mudahan kita dapat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi. Allah barik lana fi hadzal yawm wa barik lana fi jam'ina hadza wa barik lana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'al syafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa salihun. Sabil haqq wa tawassaw.